Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pertamanya tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan taufik daripadanya Allah memberikan kepada kita kecenderungan, Allah memberikan kepada kita kelapangan dan kemampuan untuk kita terus istiqamah dalam melazimi ketaatan kepadanya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, sama-samalah kita berdoa supaya Allah jadikan perkongsian kita ini satu perkongsian yang bermanfaat. Dalam kita melazimi majlis-majlis ilmu, ianya tidaklah sekadar menjadi pengisian untuk nak memenuhi ruang antara solat maghrib dan isya, tetapi yang lebih utama ia menjadi, kita kata apa, sebagai satu tazkirah, peringatan untuk sama-sama kita ambil pedoman dalam agama ini, apa yang kita nak laksanakan dalam kehidupan kita. Pada malam ini insya-Allah kita akan tengok satu adab daripada kitab Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah ini, ensiklopedia adab seorang muslim, ada adab Islam. Kita tengok pada adab Al-Musaib wal-Kurab, adab ketika ditimpa musibah dan juga kesulitan, perkara-perkara yang getir, perkara-perkara yang genting. Baik, tuan-tuan dan puan, hidup kita manusia tak akan sunyi daripada ujian, dugaan, cabaran dan juga rintangan. Tak ada manusia yang dia hidup bahagia, dia tak ada keluh kesah, dia tak ada gelisah, dia tak ada sakit jatuh, dia tak ada kecewa dan seumpamanya, tak ada. Hidup ini sendiri Allah sebut dalam surah Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan kematian dan juga kehidupan untuk dia menguji di antara kamu siapa yang lebih baik amalnya. Jadi di dunia ni kita tak payah mimpilah nak dapat satu kehidupan yang kita kata bahagia senantiasa, harmoni, macam seolah-olah dah duduk dalam syurga. Tak. Sebab dunia ni sendiri adalah tempat ujian. Jadi kadang-kadang kita tak kacau orang, orang kacau kita. Kita tak menyakiti orang, orang menyakiti kita. Jadi itu nama dia dunia. Jadi tuan-tuan dan puan, yang perkara yang kita nak kena sedar dalam bab ni adalah apabila kita ditimpa satu-satu musibah, apabila kita ditimpa satu-satu ujian, apa dia yang kita nak buat? Macam mana kita nak respon terhadap ujian tersebut? Sama ada kita berasa sedih, gelisah, kita geram dengan orang, ataupun kesempitan hidup, kekangan dari segi harta benda, ternakan kita, tanaman kita tak menjadi, kita gagal mencapai apa yang kita idam-idamkan. Jadi macam mana respon yang kita nak ambil? Baik, pertamanya tuan-tuan dan puan, kita nak kena sedar bahawa bila Allah kasih pada seseorang hamba, Allah akan uji dia. Hak ni buah pertama yang tuan-tuan dan puan kita nak kena ingat selalu. Bila Allah kasih pada seseorang hamba, Allah akan uji orang tersebut. Dan ujian Allah ni banyak bentuk lah. Sama ada Allah uji dengan, kita kata apa, kesakitan, sakit tubuh badan.
Ataupun sakit pada perasaan. Sakit hati, orang kata kat kita. Sakit hati bila orang fitnah kat kita. Geram dan seumpamanya. Contohnya, kan? Sakit. Ataupun Allah uji dia dengan kita kata kehilangan. Kehilangan orang yang dikasihi. Kehilangan harta benda yang dia kasihi. Hilang handphone ke, orang curi. Hilang motor ke, hilang kereta ke contoh. Ataupun dia ada kematian orang-orang yang dia kasih. Bentuk ujian juga. Ataupun tuan-tuan perempuan, apa lagi? Kesulitan dari segi ekonomi. Kesulitan dari segi ekonomi. Anak-anak kuih besar, seorang nak masuk universiti dah. Nak bayar yuran semester baru, duit tak ada lagi. Anak yang nombor 2 mungkin contoh kita kata nak SPM dengan nak beli buku rujukan hak ni. Anak hak ni. Duit, kita kata duit ni banyak yang kita nak pakai, yang kita nak guna. Tapi duit tu tak pernahnya cukup. Tak pernahnya kita kata cukup untuk kita nak menampung sabar-sabi. Kita kata perkara-perkara tersebut. Ujian Allah juga. Yang tu nama dia. Jadi tuan-tuan perempuan, apa saja ujian yang menimpa kita, buah pertama sekali kena ingat, tu tanda Allah sayang kat aku tu. Tu tanda Allah sayang kat kita. Pasal tu Allah uji kita. Kerana ujian ini sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong riwayat yang mafhum daripada hadis tersebut, tidaklah kesedihan, kegelisahan, sakit yang menimpa kita, penat, lelah, hatta kita kata duri yang cucuk pada anggota badan dia. Duri yang tercucuk tangan ke, tercucuk dekat kita kata kaki ke, hatta duri yang kecil yang cucuk anggota kita tu, melainkan menjadi kafarah bagi dia. Kafarah ni makna Allah cuci dosa kita. Allah hapuskan dosa kita. Tapi syarat dia kita kena redha dengan ujian Allah. Jadi dalam bab ni tuan-tuan perempuan, bila kita cerita tentang adab ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa dengan kesulitan, yang sebenar perkara ni bukanlah perkara yang baru bagi kita, baru belajar, baru tahu dah. Sebenar sebab tuan-tuan perempuan, kalau umur tuan-tuan perempuan sekarang ni berapa? Umur 50, 60. Kalau macam saya 40-an. Kalau macam kita kata anak-anak kita mungkin 30-an, 20-an, belah-belah umur. Apapun peringkat umur seseorang itu, dia pasti akan mengalami berpuluh-puluh banyak musibah-musibah yang dia hadap. Waktu dia bersukan, kadang-kadang lari-lari, jatuh. Kita kata lutut luka. Sakit lutut dia tu bila luka. Ataupun demam, sakit gigi, ataupun kecewa bila periksa ni tak dapat keputusan yang diharap-harapkan. Pulun tapi gagal, tak dapat. Jadi dalam hidup kita ni yang sebenar ada banyak pasang surut, jatuh bangun, sakit sehat, kecewa, gembira. Dalam hidup kita ni ada banyak. Itu bukan satu perkara yang asing bagi kita. Tetapi kadang-kadang yang tuan-tuan perempuan mungkin kita terlepas pandang, yang mungkin kita orang kata tak memberi perhatian yang sangat, iaitulah bagaimana kita respon pada sesuatu masalah yang timbul, pada satu-satu ujian yang timbul. Jadi yang sebenarnya di sini bila Allah bagi ujian, Allah nak tengok okey lagi, luluh lagi dalam bab ni. Contohlah bila Allah uji dia dengan sakit gigi ke demam dan seumpamanya. Kadang-kadang bila sakit tu mulut ni dia memang kata aduhlah, sakitlah, awaklah Allah bagi tak baik lagi. Sakit sungguh ni, nak semayang tak boleh. Apanya nak makan tak boleh. Awak yang Allah bagi aku teruk sampai macam ni. Mulut tu waktu sakit tu dia perang. Dia tak ada yang kata sabar dia. Dia tak ada yang kata redha dia. Dia ada keluh kesah
merungut, hati tu berasa tak puas hati. Awaklah Allah bagi aku jadi macam ni. Pasal apa lah Allah bagi aku jadi macam ni? Jadi yang pertama sekali tuan-tuan puan-puan adalah untuk kita nak sedar, bila Allah bagi ujian, Allah nak tengok tahap kesabaran kita tu tahap mana. Tahap kesabaran kita. Hak tu ujian yang kita nak kena bagi lulus awal-awal sekali. Dan kesabaran ini tuan-tuan puan-puan, kalau kita perhatikan adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran yang sesungguhnya hanyalah kesabaran itu pada awal musibah, pada tamparan yang pertama. Apa maksud dia? Bila mula-mula kena, waktu tu yang kata kena sabar tu. Mula-mula yang contoh dia berasa sakit gigi, nyut. Kadang-kadang dia berasa nak berangin dekat orang, dia berasa nak marah dekat orang. Kadang-kadang isteri buat yang tawang sikit ke manis terlebih pun kita nak berangin pasal nyuduk sikit gigi ni, nyut. Kadang-kadang anak hingat pun kadang kita nak berangin. Baik, pada kesabaran yang pertama itu, awal-awal kita kena musibah di situ untuk kita nak sabar. Bukan 2-3 hari baru kita nak bersabar. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan dia ada. Kalau kita perhatikan daripada hadis yang saya baca tadi ni, kesabaran itu adalah pada tamparan yang pertama, pada awal musibah. Dia ada satu kisah Nabi SAW tengok ada seorang wanita ni, apanya sedang menangis di kuburan. Nabi tegur wanita ni, apanya bertakwalah kepada Allah, sabar. Lepas tu wanita ni dia tak kenal yang dia tak tahu dan dia tak kenal bahawa yang menegur dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tegur perempuan ni, perempuan dia kata, "Pi jauh." Kalau dalam bahasa kita ni kata, "Pi jauh, tak usah duk kalut dengan urusan orang. Tak usah duk kalut jaga kain orang, pi buat urus kerja sendiri sudah." Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wanita ni untuk nak bersabar, bertakwa kepada Allah. Jadi perempuan ni dia tak boleh lagi nak kawal apanya kesabaran dia, ketenangan dia. Dia marah kat Nabi. Dia suruh Nabi pi main jauh-jauh. Dia suruh Nabi ni tak usah duk kalut lah urusan orang, bukan urusan hang. Lebih kurang macam tu kita kata. Nabi ni bila perempuan tu cakap macam tu, Nabi pun pi lah. Nabi taklah balas. Nabi tak kata, "Aku ni Rasulullah ni sembang bagi elok bagi hormat sikit." Nabi tak marah pun dekat perempuan ni. Nabi sedang perempuan ni dia menanggung satu tamparan yang besar dalam hidup dia, kehilangan orang yang dia kasih. Dah Nabi bagi nasihat macam tu, sedar sekali perempuan ni dia tak boleh nak terima. Dia marah, berangin dan seumpamanya. Nabi pergi kat dia. Nabi taklah tekan dia lagi ke ataupun nak pergi kata balas kat dia ke, tak. Nabi pun pergilah tang lain. Kemudian kepada wanita tersebut ada orang pergi habaq kat dia. Ada orang pergi cerita, tu yang tadi tu Rasulullah tu. Hak tadi tu Rasulullah ni yang marah kat dia, yang pisau dia tu Nabi tu. Maka wanita ni bila dia tahu yang dia marah tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia pun rasa bersalah dalam diri. Dia pun rasa macam, tak kena, salah dah aku tadi ni. Dia pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia pergi rumah Nabi. Lalu dia kata kat Nabi, "Wahai Rasulullah, tadi ni tak tahu kata itu adalah engkau. Aku tak tahu kata engkau yang tegur ni, wahai Rasulullah." Pasal dia tak kenal Nabi, dia tak cam Nabi. Maka Nabi kata, yang itulah yang Nabi kata, sesungguhnya kesabaran itu pada tamparan yang pertama. Waktu awal kena tu. Waktu kita pertama diuji pada buah yang pertama tu. Waktu tu yang kita kena sabar. Sebab apa tuan-tuan puan-puan? Sebab selalunya kita ni, contohlah kalau macam kita ni marah kat orang, berangin kat orang. Berangin kat orang waktu yang jadi tu yang kita berangin. Tapi lepas daripada tu, lepas sehari, lepas 2 hari, lepas 3 hari, dia reda angin tu. Orang kata api tu dia kuat padam. Kalau macam sakit pun, demam, sakit gigi, kita kata
mana sangat yang kita nak mengaduh, mengeluh. Larat ke 24 jam, 48 jam, 72 jam, 36 jam. Contohnya, kita nak aduh ilah sakit gigi, aduh ilah tak tahan ni. Larat kau sampai kita kata 24 jam tu nak meraung, kita kata nak merungut, nak mengeluh. Mulut ni pun dia tahu juga kata letih, walaupun dia tak tahan dah. Jadi yang sebenarnya tuan-tuan puan-puan, bila dah berlalu, orang kata apa, daripada buah yang pertama tu, lepas tu dia berlanjutan sehari, 2 hari, 3 hari. Selalu kalau sakit tu pun dia orang tak kata apa dah. Dia diam lah. Pasal dia kata penat lah. Duk merungut sorang-sorang bukan baik pun. Duk merungut, duk kata aduh ilah, tak ada siapa nak layan pun. Dia tak? Kadang-kadang anak kita duk demam apa semua. Mak sakit kepala mak, mak pening kepala mak panas badan mak. Apa? Orang kata sejam 3-4 jam yang awal tu, hari pertama boleh lah mak nak tengok lah, nak apa-apa. Sehari hari kedua pun mak nak mak nak ni, mak pun tak larat nak tengok kita seorang ya. Mak pun banyak kerja lagi nak buat. Jadi kadang-kadang hak merengek tu yang lebih-lebih tu, orang tak layan dah. 2-3 hari orang tengok lagu tu ya. Makan lagi. Apanya bandi lagi contohnya. Jadi di sini yang mana tuan-tuan puan-puan, untuk kita nak sebutkan bahawa musibah yang Allah uji pada kita, bukan Allah nak naya kita, tapi itu adalah ujian untuk Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Dan ujian ini untuk Allah hapuskan dosa-dosa kita tu perlu kesabaran kepada kita. Atas kita ni kita perlu sabar. Dan bila kata bersabar ni, dia memang bukan satu perkara yang mudah, tapi kita mesti bersabar. Kita mesti juga, kita kata apa, dalam kita duk sakit, dalam kita duk lemah, dalam jiwa kita ni kacau, mesti juga kita teguhkan pendirian kita. Yang mana yang Allah perintah kita buat, yang mana yang Allah larang kita tinggalkan, yang mana yang setiap perintah dan larangan Allah itu kita utamakan. Ada ketakwaan dia. Jadi kalau demam, kalau sakit gigi sekalipun, solat kena solat juga. Walaupun tak boleh nak mangkit ni, tak boleh nak berdiri ni, ketang badan ni, solat kena solat juga. Kalau contoh kita duk marah kat orang, kita geram kat orang, jadi Nabi ajarkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Jangan duk ikut marah kita, jangan duk ikut angin kita. Jadi apa yang kita dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya Nabi ajar bila kita marah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sebut hak tu. Nabi ajar untuk kita diam. Bila nak marah ya, diam terus. Jangan duk cakap apa. Dan mulut kita ni boleh terbuka, boleh pok-pek, dia lagi nak berangin. Lalu kita diam, kita jangan duk cakap apa. Kemudian antara lainnya tuan-tuan puan, Nabi ajarkan kita untuk ubah kedudukan, ubah posisi. Kalau dalam keadaan marah tu kita duduk tengah berdiri, okey, kalih kedudukan, duduk. Kalau berasa tak sejuk lagi, baring pula. Contohnya ubah kedudukan. Tu antara panduan-panduan yang Nabi ajarkan untuk kita nak menghilangkan rasa marah. Kemudiannya antara lain kita berwuduk. Berwuduk dapat meredakan kemarahan dalam diri kita. Cuba tuan-tuan buat tengok. Yang mudah sekali, kotlah rasa malas nak ambil wuduk. Kotlah kita kata apa, benda-benda yang lain tu kita terlupa ke macam mana. Pertama sekali bila duk tengah nak marah tu, gaya nak marah tu, zip terus mulut. Tak usah duk cakap apa, tak usah duk kata apa. Cuba perhati tengok, sekali kita buka mulut, dia payah dah nak berhenti. Sekali dia buka mulut tu, dia keluar terus laser dia, bisinggan dia, sabar-sabi kita kata. Dia tak boleh nak berhenti dah, dia pasal berangin tu dia lepas semua dah. Tapi kalau kita tutup mulut, okey. Kat situ dia punya nak bagi redamkan, nak bagi reda kemarahan. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan, perkara yang pertama, kesabaran. Pimai-pimai, ya, kita kata semua tu bertitik tolak daripada kesabaran kita. Bila kita sabar atas petunjuk Allah, untuk kita nak buat perkara-perkara yang Allah perintahkan pada kita.
Maka di situ nilai pahala dia. Baik, seterusnya bila kita ditimpa ujian, maka dianjurkan untuk kita mengharapkan pahala. Minta pahala daripada Allah atas ujian yang Allah berikan pada kita. Dalam surah Luqman ayat 17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi, tuan-tuan dan puan, untuk nak bersabar macam kita kata tadi, dia bukan satu perkara yang mudah. Tapi kita kena bersabar. Baik, musibah yang Allah kurniakan pada kita, selain daripada kita bersabar, kita kena minta ganjaran. Minta supaya Allah beri ganjaran atas musibah yang Allah kurniakan pada kita. Cuba kalau kita tengok, kadang-kadang orang yang ditimpa musibah ni dia kata apa selalu? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kan? Ucapan ni tuan-tuan puan-puan, untuk saya nak sebutkan, dia bukan semata-mata ucapan, tapi yang sebenar dia adalah ucapan untuk nak meneguhkan akidah kita. Yang ni lah yang kalau Allah bagi ujian pada kita dengan sakit tubuh badan, ataupun Allah uji kita dengan kehilangan orang yang kita sayang, ataupun kehilangan harta benda contohnya, ataupun apa juga musibah yang kita alami, gundah, gelisah dan seumpamanya. Jadi bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah, kepada Allah kita kembali. Untuk kita nak ingatkan diri kita bahawa asal kita ni tak ada, Allah bagi ada. Asal kita ni keluar daripada perut mak kita telanjang, tak ada pakaian, kita kata tak ada ilmu apa pun, tak ada kemampuan apa pun, kemudian Allah bagi. Daripada kita seorang, Allah bagi pasang dekat kita, ada pasang. Daripada pasang, Allah bagi ada zuriat. Daripada kita, isteri dan kita suami isteri, sepasang, Allah bagi zuriat. Daripada kita tak ada harta, Allah bagi motor sebiji, Allah bagi kereta sebuah, Allah bagi rumah, Allah bagi hak nu, Allah bagi hak ni. Semua ni adalah pemberian Allah. Dan bila masa yang Allah kehendaki, Allah boleh ambil balik semua yang Allah bagi dekat kita tu. Sebab kita ni pun daripada Allah, dan kepada Allah kita kembali. Maka ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk kita sedang apa pun yang kita ada bukan hak milik mutlak kita, tapi dia adalah milik Allah. Sebab kadang-kadang tuan-tuan puan-puan, kita duk rasa hak milik mutlak kita. Mata ni, kita rasa hak kita ke hak Allah? Tangan, kita rasa hak kita ke hak Allah? Sebab tu kadang-kadang bila Allah uji seseorang, contoh tuan-tuan puan-puan, dengan Allah uji dia, diambil anggota-anggota dia. Contohlah dia kemalangan, ataupun dia ada sakit-sakit yang kita kata apa, yang ada komplikasi dia, kena potong kaki ke, ataupun mata, Allah ambil penglihatan dia. Berat hati tu nak terima. Hak asai boleh duk tengok, hak asai boleh duk perhati, boleh nampak warna, boleh tengok pemandangan. Tiba-tiba dunia dia tu berubah terus, kelam, gelap belaka. Siang pun gelap, malam pun gelap. Dulu nak pergi ambil ayam, nak minum, nak pergi ambil nasi, nak cedok nasi semua mudah ya. Lah ni semua dia jadi payah. Semua jadi orang kata apa? Hilanglah. Dia punya kehidupan dia tu kelam belaka. Maka orang yang dia sedar bahawa apa yang aku ada ni Allah bagi, dan dia boleh ambil bila yang dia nak ambil, itu akidah dia. Yang ni untuk nak bagi dia sedar balik diri dia. Kadang-kadang contoh kita kata apa? Tanaman yang kita usahakan, ternakan yang puluh-puluh tahun kita duk bela, sampai jadi satu, orang kata apa? Kita kata jadi satu penternakan yang berjaya. Ataupun rumah yang memang kita duk bina, kita duk buat sungguh-sungguh, tiba-tiba sekelip mata habis lagu tu. Ternakan mati mungkin, tanaman-tanaman kita tu jadi kering, contoh kemarau ni. Ataupun rumah Allah uji dengan musibah,
kebakaran ke dan seumpamanya. Kadang-kadang perkara-perkara dunia yang kita sayang ni, sayang sungguh-sungguh ni, sampaikan kita berasa sungguh kehilangan dia. Tapi yang ni lah yang saya nak sebutkan tuan-tuan puan-puan. Bila Allah uji tu tanda Allah nak kita balik kepada Allah. Allah kasih pada kita. Dengan penderitaan yang kita tanggung, Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Kita kata sesuai dengan penderitaan ataupun musibah yang kita tanggung. Hak ni tuan-tuan puan-puan jangan duk lupa. Jangan duk tersilap. Jadi sebab tu di sini bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mengingatkan diri kita ni daripada Allah, kepada Allah kita kembali. Kemudiannya yang tu yang pertama, bila Allah uji kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudiannya minta pahala atas musibah yang Allah bagi kat kita ni. Minta pahala. Nabi kata Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, bagilah aku pahala daripada musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Bila kita ditimpa musibah ni tuan-tuan puan-puan, jangan kita lupa 3 perkara ni. Satu, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nombor 2, kita minta Allah bagi pahala atas musibah yang Allah berikan pada kita. Macam mana doa dia? Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, bagilah ganjaran pada musibah yang kau timpa pada aku ni. Kemudian bukan sekadar kita minta Allah bagi pahala, tapi minta Allah ganti pula yang lebih baik. Ganti yang lebih baik. Kalau kata kereta hilang, minta Allah ganti kereta hak lain, hak lagi bagus. Kalau kata rumah kita rosak ke, roboh dan seumpamanya, minta Allah ganti yang lebih baik. Apa dia doa dia? Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah yang lebih baik daripadanya. Jadi 3 ucapan ni tuan-tuan puan-puan, dia segandingan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami daripada Allah, kepada Allah kami kembali. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang engkau kurniakan padaku, atas musibah aku ini, dan gantilah dengan yang lebih baik daripadanya. Jadi yang ni tuan-tuan puan-puan, ucapan ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia. Jadi yang ni lah perkara yang bila kita ditimpa musibah yang kita duk nak kena sedang sungguh-sungguh. Musibah, contoh puan-puan, kita nampak musibah ni apa? Musibah ni kadang-kadang yang kita sakit, hilang harta benda. Tapi yang sebenar orang mengata kat kita sakit hati. Orang fitnah kita sakit hati, sedih dalam diri. Tu pun musibah juga sebenarnya. Jadi kena sedang semua kita ni daripada Allah, kepada Allah kita kembali, minta Allah ganti balik. Minta Allah bagi pahala atas musibah yang Allah kurniakan pada kita, dan bagilah kita kata ganti yang lebih baik daripada apa yang kita dah hilang tu, yang rosak daripada kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157, Allah berfirman, wa basyiris sabirin, dan berilah khabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa saja yang bersabar ni tuan-tuan puan-puan, Allah suruh bagi khabar gembira. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Iaitulah mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keampunan dan rahmat daripada Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Nabi kata, tidaklah seorang hamba yang dia ditimpa musibah lalu dia baca doa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Apa doa yang diperintahkan oleh Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia baca doa ni. Melainkan Nabi kata, Allah pasti memberinya pahala atas musibah tersebut dan Allah pasti menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang dia tanggung tu. Jadi, doa ni tuan-tuan puan-puan kena hafal ni. Mudah tak nak hafal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu, Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, bagilah pahala pada aku atas musibah ni. Wa akhlif li khairan minha. Dan bagilah ganti yang lebih baik daripadanya. Kotlah tuan-tuan perempuan tak boleh nak mengapai lagi yang doa dalam bahasa Arab ni. Paling korang ambil bayangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, bagilah pahala atas musibah ini. Dan kemudian, ya Allah, bagilah ganti atas musibah ini. Jadi, minta pahala ke Allah, minta Allah ganti yang lebih baik lagi. Tapi seeloknya hafal hak Arab lah, pasal Nabi ajak lagu ni. Kan? Seeloknya hafal yang ni. Hafal yang lafaz Arab tu. Baik. Ummu Salamah ni salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Ummu Salamah ni sebelum dia berkahwin dengan Rasulullah SAW, suami dia yang terdahulu dikenali dengan nama Abu Salamah. Jadi satu ketika ni Ummu Salamah cerita ni, dulu ni waktu suami aku wafat, waktu Abu Salamah ni wafat, meninggal dunia, maka Ummu Salamah ni dia baca lah doa yang Nabi ajak ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia bacalah doa ni. Tapi dalam hati dia duduk tertanya-tanya, siapa lagi yang lebih baik daripada laki aku ni? Ummu Salamah ni. Dia tanya, siapa lagi lelaki yang lebih baik daripada laki aku ni? Maksudnya dia sendiri pun tak, orang kata apa, tak expect, tak jangka yang nantinya Allah akan mentakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi suami dia. Ganti Abu Salamah. Dia pun tak jangka, dia pun tak expect. Tapi bila dia duduk baca doa tu, dia kata, siapa hak lagi baik pada laki aku ni? Duk rasa laki aku ni yang baik sekali dah. Jadi dia tak sangka lah yang kata Nabi tu. Tiba-tiba tu yang kata janji Nabi ni. Bila kita berdoa, tuan-tuan puan-puan, berdoa minta ke Allah, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Walaupun kadang-kadang bila kita duduk doa tu kita tak nampak hala, kita mungkin buntu, kita tak nampak jalan. Macam kalau Ummu Salamah ni, bukan kata dia tak yakin pada doa dia, tak, tapi dia duduk terfikir, siapa hak lagi baik daripada laki aku ni? Pasal dalam gambaran kotak pemikiran dia tak nampak siapa hak lagi baik daripada laki aku ni. Dia tak tahu yang kata Allah takdirkan Nabi yang ambil Ummu Salamah ni. Jadi isterinya, jadi isteri Nabi. Jadi di sini yang mana tuan-tuan puan-puan, satu bacaan yang kita jangan tinggal. Bila Allah uji kita dengan musibah apa pun Allah uji kita, jangan tinggal bacaan doa ni. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang ni satu doa. Kalaulah tuan-tuan puan-puan berasa lagu macam dia taklah susah sangat doa ni, tapi kadang-kadang dia nak terlupa, dia nak orang kata apa, nak pening sikit hak mana dulu, hak mana kemudian ke apa. Dia ada satu lagi ucapan boleh kita baca, Allahu Rabbi la syarikalah. Pendek tu je. Allahu Rabbi la syarikalah. Tuan-tuan puan-puan, pasal kita ni mengaji di masjid kadang-kadang yang bawa buku catatan tak apa, dia duk catat. Yang tak catat ni kadang-kadang dia duk teringat kat kepala otak. Selagi 10 langkah, 15 langkah, 20 langkah masuk kereta,
Lepas tu sekali pi bounty kat Simat ke Giant, dia terlupa terus sekali ni. Apa dia tah doa tadi Ustaz Habaq tu. Paling korang saya kata ambil lah satu doa. Pilih tengok hak mana yang kok rasa mudah untuk kita. Janji balik ni kita tak balik tangan kosong. Ada juga boleh bawa balik walaupun satu. Hak ni doa yang nombor 2. Tuan-tuan perempuan boleh baca. Allahu Rabbi la syarikalah. Ni mudah kot. Pendek ya. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia. Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi kata, man asabahu hammun aw ghammun aw suqmun aw shiddatun faqala Allahu Rabbi la syarikalah kushifa dhalika anhu. Tidaklah seseorang yang dia ditimpa kedukaan, dia ditimpa kesedihan, dia ditimpa penyakit, dia ditimpa kesulitan, lalu dia mengatakan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, melainkan akan sirna musibah itu darinya. Ucapan pendek ni je kita baca. Ya, bila kita ditimpa kesedihan, sedih dalam hati, gelisah, penyakit yang menimpa kita, kesulitan yang menimpa kita, baca Allahu Rabbi la syarikalah, melainkan akan hilang musibah itu daripada kita. Allahu Rabbi la syarikalah. Ni ayat tauhid ni. Ayat tauhid. Allah Tuhanku tak ada sekutu. Tak ada sekutu baginya. Baca doa ni. Akan hilanglah musibah itu daripada kita. Yang ni satu riwayat lagi. Baik. Antara bacaan lain tuan-tuan perempuan, yang ni saya kira mungkin tuan-tuan perempuan duk baca dah, duk hafal dah. Bacaan ni dia ada dalam zikir pagi dan petang. Dia ada zikir pagi dan petang yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan boleh baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Waktu Nabi menghadapi kesulitan, Nabi banyak baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup. Ya Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya, yang menguruskan urusan hamba-hambanya. Bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu ya Allah, aku pohon pertolongan. Kalau nak sambung lagi, dia boleh sambung, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dia ada banyak lafaz lah. Kalau yang saya baca ni dia dia satu lafaz. Kalau yang dalam buku ni disebutkan dalam lafaz Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Jadi doa ni tuan-tuan perempuan dia ada banyak-banyak lafaz. Asalkan yang kita baca tu dia ada riwayat daripada Nabi sahih, okey, pakailah hak mana pun, tak ada masalah apa. Cuma yang saya duk sebut tadi ni yang duk ada dah, kita duk baca dalam zikir pagi dan petang. Yang ni mudah pasal dah duk hafal selalu dah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi doa ni kita minta supaya Allah perbaiki semua urusan kita. Semua urusan kita ni mana urusan kekeluargaan kita, urusan cari rezeki kita, urusan mati hidup kita, semua urusan kita. Minta Allah ejah bagi elok. Minta Allah perbaiki bagi elok. Kalau mungkin contoh kita ada apa? Kereta kan. Dia kadang-kadang ada skru yang longgang, skru yang dia punya nut tu dah orang kata macam haus apa semua dah. Duk bergegang. Jadi ni nak perkemas balik. Bagi kejap. Bagi kita kata kuat. Jadi hak mana urusan-urusan kita yang ada compang-camping dia, yang ada masalah dia. Contoh duk kata, macam mana aku duk ajak anak ni? Tak nampak hala lagi nak jadi apa? Nak waris ayah dia ni. Contoh macam tu. Okey, doa ni untuk Allah nak perbaiki urusan-urusan kita dengan anak. Untuk Allah nak perbaiki anak kita. Contoh kalau kita rezeki kita ni,
awak rezeki ni macam tak cukup-cukup ni. Awak rezeki ni kita kata apa, hak ni ada kesulitan, tang ni ada kesulitan. Ni semua ni doa ni tuan-tuan, doa yang orang kata apa? Jami'. Dia menyeluruh. Kita minta Allah elokkan semua urusan-urusan kita, dan kita minta Allah jangan membiarkan kita walaupun sekelip mata. Maksud jangan duk lepas kita walau sekelip mata. Ada tak tuan-tuan puan-puan, macam kadang-kadang kita duk bawa anak pergi main-main lah apa semua. Kita nak pergi toilet Ustaz. Kita abang kat abang. Tengok adik hak kecil nah. Jangan duk lepas mata daripada dia. Jangan duk tinggal walaupun sekelip mata. Tengok je setiap masa. Pasal kadang-kadang dalam sekelip mata tu tak tahu adik tak ada dah. Tak nampak adik dah. Adik pergi lari ke mana. Jadi yang ni kita minta Allah ni jangan sekelip mata lepas daripada kita. Makna dia senantiasa perhati, senantiasa mengawasi, dan Allah memang senantiasa mengawasi. Cuma yang ni pada doa ni nak menunjukkan apa? Setiap perbuatan, tindak tanduk kita, tutur kata kita, urusan hidup dan mati kita, Allah perelokkan semuanya. Allah perbaiki semuanya. Ni yang doa ni tuan-tuan puan-puan, doa yang kita kata sepatutnya hari-hari kita duk baca. Pasal tu dalam zikir pagi dan petang ada ni doa ni. Waktu pagi kita baca, waktu petang kita baca, minta Allah senantiasa duk elokkan urusan-urusan kita. Hafallah tuan-tuan puan-puan. Dia ada buku yang zikir pagi dan petang ni, berdasarkan apa bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil beramal. Jangan kita rasa lekeh dengan doa-doa Nabi ni. Sebab hari ni kadang-kadang masyarakat kita ni kalau kita kata Nabi baca hak ni, Nabi ajak hak ni. Kadang-kadang kita rasa macam benda biasa. Dia tak berapa nak berharga. Walhal hak ni peninggalan Rasulullah. Daripada kadang-kadang kita duk bangga dengan apa? Amalan wali-wali lah, zikir wali-wali keramat ke. Amalan Tok Janggut dan seumpamanya. Padahal semua amalan-amalan tu kita kata nombor satu tak tentu betul tak betul. Entah betul tak betul, Tok Janggut tak Tok Janggut mana yang kita ambil. Riwayat tu sendiri kita kata ada ke daripada Nabi? Malah kadang-kadang doa-doa ni banyak yang bercampur dengan unsur-unsur syirik, unsur-unsur khurafat. Jadi kalau kita ambil doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dah memang confirm kita kata betul, bagus, selamat daripada syirik, dan inilah lafaz-lafaz doa yang terbaik. Sebab dia daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ni tuan-tuan puan-puan, kita ulang lagi sekali. Bila ditimpa musibah, tuan-tuan puan-puan boleh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang ni satu. Nombor dua boleh baca Allahu Rabbi la syarikalah. Nombor dua boleh baca hak tu. Nombor tiga, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ataupun ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ambil lah salah satu tu dulu hak mana. Kalau boleh tiga-tiga lagi elok baca. Baik. Saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil manfaat dan dapat kita amalkan insya-Allah. Kita akan sambung pada bab yang sama minggu hadapan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.